إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك أعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni Allah pilih kita lagi sekali untuk duduk dalam suasana ketaatan. Ini duduk dalam suasana majlis ilmu, Raudhah min Riyadhil Jannah. Duduk dalam taman syurga ni, sebagaimana kita faham syurga ni masuk bukan dengan amalan kita, bukan dengan diri kita. Ianya adalah anugerah Allah Ta'ala dengan rahmatnya melalui amalan soleh lah. Nak dapat rahmat Allah SWT itu adalah melalui amal soleh. Dia bukan kata walaupun Nabi SAW kata apa, mafhum hadis masuk bukan dengan amal tapi dengan rahmat Allah. Namun konteksnya di situ nak dapat rahmat Allah itu melalui amal soleh, melalui amal soleh. Dan bila sebut rahmat, bila Allah merahmati seseorang itu, maka Allah permudahkan dia untuk melakukan amal soleh. Itu cara. Bila Allah merahmati seseorang itu, maka Allah permudahkanlah dia untuk melakukan amal soleh. Sebagaimana permudahkan langkah kakinya untuk menuju ke rumah Allah, satu langkah yang berat, bukan langkah yang ringan. Kenapa langkah ke rumah Allah ini berat? Kerana ianya pertama menyatakan iman. Berkaitan dengan masjid ni jemaah sekalian, di mana tempat dilakukan azan, solat 5 waktu sehari semalam didirikan, ianya adalah penyataan iman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir ila al-akhir ayat. Ia bukannya waktu tertentu saja, tapi seluruh waktu lah, 5 waktu itu berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin.
Ianya amat berat, merujuk kepada solat. Wasta'inu bis sabri was salah. Sabar tu merujuk pada iman, solat merujuk pada Islam. Solat ni Islam, rukun Islam. Bila dia beriman, maka dia mendirikan solat di tempat yang menyatakan iman dia, masjid. Berat angkahnya. Berat kerana apa? Padanya itu perjuangan untuk menyatakan iman. Iman ni bukan satu perkara yang mudah seperti mana kita sangka. Kemudian kita berkata qalu amanna. Allah nyatakan surah Al-Ankabut ayat 2, kita berkata aku beriman. Dan memang kita kena nyatakan kita beriman. Kemudian tidak dibiarkan begitu saja, qalu amanna wa hum la yuftanun. Kemudian kamu dibiarkan tidak diuji, diberi cobaan sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Maka memang ia satu kenyataan yang perlu kita nyatakan, kita buktikan. Jika kita benar-benar punya iman yang ada dalam hati kita ini, maka apa saja amalan yang menyatakan iman, kita akan berusaha untuk lakukan iman. Terutamanya mengimarahkan Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya di permulaan hari bagi orang Islam, Maghrib. Maghrib ni antara waktu yang, kalau lihat susunan waktunya, asar, maghrib. Lepas asar, maghrib. Asar tu dah kira habis gas lah tu sebenarnya. Ada penutup dah, penghujung. Sebab tu ada satu peringatan yang Allah nyatakan melalui waktu asar, iaitu hati-hati, demi masa Allah bersumpah semua manusia rugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Kalau kita boleh lihat ibrah pada ayat ni, pengakhiran hidup kita, perjalanan hidup kita itu ibaratnya asar tu dah penutup lah. Dah penutup kita buat kerja ni. Tiba-tiba ibarat kita bekerja lah, sebulan kerja, tiba-tiba bos kata kamu bukan dapat gaji lagi, defisit. Mana gaji saya? Sia-sia. Saya ulang-alik begini pada sebab tak dapat apa. 30 hari kerja, pergi pagi balik petang, kadang-kadang malam, tiba-tiba tak dapat apa. Apa? Cuba bayangkan kalau kita begitu jemaah sekalian. Dengan amalan yang kita lakukan itu tiba-tiba tidak mendapat hasilnya. Perbuatan yang kita lakukan tidak dapat hasilnya. Maka itu satu peringatan yang perlu kita tanamkan. Kerana pada hari penutup asar itu permulaannya adalah maghrib. Apa kaitan dengan iman? Kerana bila kita tak nak rugi mas sekalian, kena jadi orang beriman, illal ladzina amanu. Maka syariat bila iman mesti ada amal. Si iman mesti ada amal. Orang yang beriman pasti beramal. Orang yang beramal belum pasti beriman. Sebab ada perbahasan munafik. Yang beriman pasti beramal. Tapi ada masalahnya, beramal tu belum pasti iman dia. Nak pastikan, uji. Di situ datang ujian. Ujian bagaimana jemaah sekalian? Nak meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia. Nah, tajuk kita malam ni nak sentuh perbahasan hakikat kehidupan dalam syarah tajuk menyikapi kehidupan yang sebenar. Singkapi kehidupan yang sebenar. Dunia ni macam mana pandangan kita? Sebelum dah bahas dah. Tak apa, saya ulang balik, saya bimbang. Saya ulang balik nas-nas bagaimana Allah tengok dunia ni. Allah nyatakan dunia ni apa sifatnya, kita tengok dunia macam mana. Sama tak dengan pencipta kata? Nak meninggalkan dunia ni lah sebelum kita meninggal. Ini ujian besar kata. Ujian besar ni dunia. Dunia ni besar ujian ni. Sebab tu Nabi ajarkan kita minta lindung pada azabi jahannam wa azabil qabr wa fitnatil mahya, fitnah cobaan kehidupan. Kalau kita gagal di dunia ni, habis kita. Jadi dunia ni ujian besar-besar. Sebab apa? Melibatkan kehidupan akhirat. Lepasnya ada satu lagi kehidupan. Jadi penentu kepada akhirat adalah di dunia.
Jadi besar tak dunia ni? Isu dia besar lah. Isunya apa? Jangan kita tertipu dengan dunia ini. Nak meninggalkan dia bagaimana? Di saat semua pakai dunia. Ada orang duk viralkan isu apa? Ada seorang setizah ni, tak tahulah dia haidkan nama, tak tahu siapa. Tapi ketika dia pergi ceramah kan, dia kata tuan-tuan jangan kejar dunia lah katanya. Ada. Saya sebitah lalu lah saya baca, saya tengok. Kacau kena lah ustaz ni kata. Dia nak bagi ingat kat jemaah jangan kejar dunia tuan-tuan, dah umur 50 ni. Sekali bangun jemaah tanya cik pasal. Ustaz bolehlah kita mewah 3 biji. Rumah banglo ni. Isteri lagi. Saya ni orang susah. Macam mana nak jangan kejar dunia dia? Sadaqallahu lazim tuan, ceramah habis kat situ tu kot. Agak macam mana apa? Kalau ikutkan kepada perbahasan, sebab tu kita tidak boleh. Dia ad-dinun nasihah. Memang agama ni nasihat. Tapi ada benda yang dia bukan sekadar nasihat. Dia bukan sekadar nasihat. Nasihat ni macam tadi dia berpesan-pesan. Tapi ia mesti kena ada satu bimbingan, satu tunjuk ajar yang mesti disusun dengan teratur dan jelas, supaya kita tidak hanya melepaskan, orang kata batuk di tangga, macam gitulah. Batuk tu kita faham batuk kan, rupanya batuk tu pak ciduk air tu, batuk di tangga, lepaskan macam itu je, tak masukkan balik dalam tempat tu. Saya tengok bahasa, kita ingat lepaskan batuk kat tangga, macam mana kita tahu kat tangga kan. Orang kata buat kerja main-main, rupanya melepaskan batuk di tangga, dah basuh kaki pun tak masukkan balik, lepaskan. Kerja kita tak nak buat kerja macam itulah. Kita nak bagi nasihat pada agama, tapi akhirnya kita kena balik dengan nasihat itu, senjata bakar Tuhan. Jadi macam mana cara dia jemaah sekalian? Bertepatan pula dengan kajian, memang ini bidang lah, nak kata bidang saya, Allah takdirkan begitulah. Alhamdulillah. Ada pun yang berat sebenarnya. Sebab apa? Kalau kita lihat kepada pandangan daripada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala alaih, beliau menyatakan bahawa dunia ni ada sifat cinta, hubbud dunia. Dan ini ada dalam hadis Nabi tentang keadaan akhir zaman, manusia akan kena penyakit wahnun. Ma huwal wahnun ya Rasulullah? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan bencikan kematian. Dia mati ni, benci mati ni bukan kata benci kita faham mati dia, benci menjerit-jerit, tidak. Dia benci ni dia maksudnya dia satu benda yang dia tak suka, cerita tentang benda rugi, hilang, dunia ni, benda ni dia tak suka. Dia suka cerita berapa nak dapat, berapa banyak kena ada, berapa kita nak compounding system, macam mana kita nak multiply kita punya ni. Tu dia seronok. Tapi kalau cerita bab itu rugi, ni rugi, itu hilang, kita tak kekal tuan-tuan duit ni, tu yang bangkit jemaah tu, dia geram lah kan. Tak ada. Semua nak kena pakai ni kan. Dia marah. Jadi kata Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala alim mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, kepala bagi segala kejahatan. Cinta dunia menjadi punca bibit-bibit seluruh kejahatan. Betul, benda besar. Kepala segala kejahatan dunia. Cinta dunia tu menyebabkan jahat bermaharajalela. Kalaulah cinta, lawannya apa jemaah sekalian? Benci. Betul? Kalau orang benci dunia, maka tidaklah dia berminat untuk melakukan kejahatan di dunia. Dia tak suka. Dia benci lah. Jadi kita lihat kepada kenyataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala alaih itu cinta dunia.
Itu kepala bagi segala kejahatan. Itu satu. Bila cinta, dia ada satu sifat yang dipanggil leka. Cinta ni membawa satu sifat kelekaan, kelalaian. Sebab cinta, kenapa leka, kenapa lalai? Sebab dia asyik. Di atas pada hub tu, ada satu lagi lebih dalam, asyik dia panggil. Sebab cinta ni satu benda yang indah sebenarnya. Bila ada keindahan, maka di situ ada kelalaian. Apa maksud kelalaian? Lalai ni bermaksud kita leka lah tengok. Jom balik. Oh, nak balik dah ke? Macam gitu. Duk balik tengok kita cuti ni zaman cuti-cuti Malaysia ni kan. Time toll free pula ni. Sombat habis kat semua tempat. Tengok leka. Kena faham leka tu maksud terpana. Bila kita suka pada satu tu, kita terpana gitu. Yang jadi masalahnya terpana pada perkara yang salah. Lalai kepada perkara yang boleh menyebabkan satu perkara akan ada kehilangan nanti. Maksud dia. Jadi bermaksud tadi, kalau kita balik pada tadi, ujian besar, cabaran kita nak meninggalkan dunia itu, terutama waktu maghrib bagi contoh. Kita ni tengah seronok kan, ibarat macam anak-anak kita tengah main kat padang. Kita waktu maghrib tu lah seronok betul je main. Kita perambat balik. Kan? Jadi kita nak panggil balik, dia nak balik ke tak nak, tergantung pada suka dia lah. Kalau makin suka dia, makin sayang benda tu, tak balik dah, tak balik-balik dah. Duk galit kat situ. Jadi beratnya kita nak meninggalkan dunia, urusan dunia, yang memang dalam urusan dunia tu tak ada perbincangan urusan akhirat. Ada. Cuma kita letakkan sebut urusan dunia ni benda lah, kebendaan yang kita lakukan untuk menyahut seruan ilahi. Di saat hari pertama kita maghrib, dilaungkan azan, kita boleh berhenti. Beramai boleh buat. Walaupun hukumnya solat di awal waktu itu tidak digeserkan wajib lah. Kalau wajib, dosa semua orang. Islam ni kelebihan Allah Ta'ala bagi itu tidak membebankan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak bebankan. Memang waktunya ada masyaqqah, ada halangan. Maghrib, isyak panjang. Taklah panjang sangat pun, pendek kan. Walaupun dia ada waktu, kadang-kadang kita tak boleh tempat. Tetapi persoalan yang perlu ditanya, kenapa tak boleh tempat? Itu saja. Apa urusan yang sampai kita tak boleh menepati waktu solat yang menjadi syiar ataupun simbol kepada agama imanuddin? Adakah kerana telah kita terleka dengan dunia? Soalan. Atau kita lambat disebabkan keizinan agama, kita faham tentang agama, lalu kita bolehlah ada kelambatan, lambat, ada urusan-urusan yang dibenarkan. Tak ada masalah, memang pun. Tetapi melambat-lambatkan itu kerana ada banyaknya perkara-perkara yang terkait-kait, sehingga kan kita tidak boleh mampu meninggalkan seketika lah anak kita, isteri kita, tenaga kita, semua benda. Soalannya apa yang menyibukkan kita sampai di saat pemilik kepada urusan kita semua itu memanggil kita? Kalau kita boleh memenuhi panggilan majikan kita untuk dapat duit, kenapa kita tak boleh memenuhi panggilan pencipta kita untuk dapat rezeki? Semalam bincang panjang JK baru kan di satu tempat lah. Ustaz kena buat bengkel Ustaz ni, boleh? Kita buat bengkel. Soalan pertama saya akan tanya, masjid ni orang tengok apa? Orang nampak apa kat masjid ni? Dan soalan tu mesti dijawab oleh yang kita dulu. Kita nampak apa dalam masjid? Itu soalan kan? Dapat pergi kerja, dapat duit kan? Pergi kerja dapat duit, pergi masjid dapat apa? Ini soalan-soalan yang mesti dijawab. Dia tak boleh bisa tahu dah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Lama-lama kelam, tak kelam begini. Apa dah pergi dah. Wallahu a'lam. Dia kena jelas. Pergi masjid, solat awal waktu di masjid, dapat rezeki. Kalau dia banding dengan duit, belum tentu. Rezeki yang menjaga duit.
Itu nombor satu. Sebab apa tu? Abu-abu rahmatik tu. Kalau nak jawab besar lah. Kita ambil benda yang paling mudah nak faham lah. Dapat rezeki lah. Macam mana pergi kerja dapat duit, pergi masjid dapat rezeki. Tapi belum tentu duit kita jadi rezeki kita. Tapi kalau dah ditentukan rezeki kita, duit tu boleh datang. Nah, jadi macam mana komitmen kita kepada kerja yang duit yang kita nampak urusan dunia, rezeki urusan akhirat. Malah duit nak jadikan urusan akhirat, kena jadikan rezeki yang berkat, kena tukar tu. Currency tu kena tukar. Dia tak boleh selesa dengan duit saja. Dia kena transfer jadi wa mimma razaqnahum yunfikun, bagi sebahagian rezeki. Maksud kita kena tukar. Nilaian itu mesti selari dengan nilaian akhirat. Akhirat tak pandang duit, akhirat pandang pahala. Jadi istilah rezeki juga Allah berkisah tentang pahala. Apabila pahala itu ditentukan oleh amalan itu, contoh pahala ni kita dapat melalui apa, nanti kita dapat pahala melalui duit itu, maka Allah akan datangkanlah duit itu untuk kita berbuat pahala. Itu maksudnya. Sebagai contoh zakat, setakat hari ini apa-apa saja yang berpahala pasti padanya ada harta. Pasti, tak ada silap. Sebab ada dipanggil amalan dengan bilmal, dengan harta, itu zakat. Sehingga menjadi rukun Islam kan? Tapi yang berharta belum tentu berpahala. Jadi betapa yakin kita pada rezeki yang diterjemahkan pada pahala. Pahala ni akan dia jadi satu, orang kata apa, sistem yang akan pergi kepada perkara yang boleh diterjemahkan nanti. Contoh, Allah takdirkan kita dapat pahala melalui harta, maka Allah letakkan harta nanti, dan harta itu menjadi pahala balik. Itu sebenarnya. Allah takdirkan kita dapat pahala melalui apa, sekian, maka perkara dunia itu akan datang kepada kita. Maka di sini yang kita bimbang adalah kita memisahkan soal pahala dan harta. Itu dua perkara berbeza. Harta-harta, pahala-pahala. Bila dipisahkan kepahaman, maka disitulah datang kepincangan. Kepincangan di dalam nak memahami tentang konteks kehidupan yang sebenar. Yang sebenarnya kita nak apa sebenarnya? Itu soalan dia kan. Apa yang kita nak sebenar kat dunia ni? Bila nak faham tentang apa sebenarnya yang kita nak kat dunia ni, maka kita carilah kebenaran di dalam kehidupan. Kebenaran dalam kehidupan itu kembali kepada nas yang qat'i, yang jelas, yang mana Allah menyatakan kepada kita bahawasanya kehidupan dunia ni adalah kehidupan yang wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Bila kesenangan yang menipu, bukan konteks jangan ada dunia, soalnya jangan tertipu dengan dunia. Tu je lah. Tu yang pertama. Yang kedua, memang di situ ada satu ayat jemaah sekalian. Kalau rujuk dalam surah Al-Qasas ayat 77. Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Di sini ada pandangan nanti yang mungkin akan membuat kita berkata begini. Memang ada istilah kejar dunia. Ada kejar dunia, ada. Tetapi barang siapa yang mengejar dunia tanpa dengan yang sebenar, dia tak akan boleh kejar dunia. Dia terkejar-kejar nanti. Kat mana dalilnya? Surah Al-Qasas ayat 77. Cuba lihat. Dan tuntutlah wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Tuntutlah dengan harta kekayaanmu yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Itu kejar dunia tu. Kita kejar dunia tu, nak tambat dia. Ni kena faham. Sebab tu kalau kadang-kadang kita bagi nasihat, kena kaji. Orang dengar tu dia tak boleh terima kan. Kalau kita salah cakap pula macam ni, Ustaz suruh kerja dunia, pun tak boleh juga. Dia kena ada kehalusan di situ. Kenapa kita kena kejar dunia? Sebab dia tu tengah liar. Dunia ni dia tengah liar. Kita kena kejar dia, kita kena tambat dia.
Hanya yang punyai keupayaan yang Allah pilih dia untuk menambat dunia, lalu dia mampu kejar. Kita nampak di situ ada habuan, lalu kita kejar. Habuan itu adalah benda yang nampak, tapi kita kejar tu kenapa? Kerana padanya ada tuntutan pahala. Tapi kalau kita kejar dunia kerana nak pahala, maka perkara yang berpahala mesti kita kejar. Apa yang berpahala betul? Contoh solat awal waktu, kenapa tak kejar-kejar? Ataupun kenapa tak kejar awal waktu? Dia akan jadi istilahnya, tak ada istilah rushing. Patutnya itu yang kita kena kejar kan. Tapi dia rasa terkejar-kejar ni, akhirnya tak boleh dapat. Kerana apa? Kerana dia dah salah letak. Dia tak ada mission statement dalam hidup tu, tak ada. Kalau betul kita kejar dunia untuk pahala, maka sudah pasti yang berpahala kita kejar. Dan perkara yang paling Allah suka ketika ditanya oleh sahabat, ayu amal, apa amalan yang Allah cintai? Solat pada waktunya. Kenapa tak kejar? Terkejar-kejar dunia sampai tak terkejar solat awal tu. Dia bahasa kita guna kejar-kejar je malam ni. Dan dunia hanya boleh dikejar bagi orang yang kejar pahala. Maka semua dalam tambatan dia, semua dalam cengkaman dia. Tapi mereka yang tidak ada istilah, yakni untuk menuntut tuntutan yang Allah suruh, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, malah dia menjadikan dunia itu sebagai matlamat, bukan akhirat dia matlamat. Maka dia akan terkejar-kejar dunia dan dia takkan mampu memegangnya. Ini ada hadis kursi, nanti saya buat matan dia dalam siri akan datang. Hanya Allah bagi tahu apa yang akan dapat di tangannya, hanya yang ditakdirkan minimum saja. Dia tak boleh nak mengecapi nikmat yang Allah telah berikan pada dunia, yang padanya memang ada nikmat, tetapi bila dapat tak nikmat. Seronoknya kahwin, contoh kahwin kan, nikmat je. Setakat ni tak adalah orang kahwin tu menangis, tak ada lagi lah. Ada tu pilihan keluarga lah, tapi lepas tu senyum juga lah. Bohong lah nangis. Ada orang interview lah seorang lelaki, mana yang tuan kalau tanya tentang poligami itu, tak mana minat katanya. Oh, saya lebih minat kereta katanya. Oh, salah besar jawapan tu. Bukan kereta yang diminat. Allah jadikan seorang lelaki itu, pada lelaki itu wanita. Tapi soalan, isunya adalah tak boleh menikmati wanita. Apa sebab? Bimbang-bimbang terhalang dari dosa. Benda-benda, perkara-perkara yang tidak boleh kita nikmati dunia itu, akhirnya kita dapat rasa macam tak dapat. Rasa dapat duit tapi rasa macam tak puas. Dapat kereta, jadi akhirnya tak boleh merasai nikmatnya. Tak salah tuan-tuan, nak pakai apa? Pakai. Kalau datang malam ni bawa Ferrari ke, pakai. Soalan, puas ke pakai? Mahal minyak tu. Minyak mahal. Tayar dia 5,000 sebiji. Tuan-tuan nak pakai dunia, setakat hari ni lah, tak tahulah tuan-tuan pernah kawan-kawan dengan siapa. Kalau betul lah dia pakai dunia kerana pahala, pertama, dia tak akan berkira-kira dengan dunianya. Allah tak akan bebankan dia dengan dunia, kerana pahala itulah yang meringankan dunia itu. Tapi setakat hari ni, saya ada kawan ramai bengkel, saya cerita bab kereta je. Tuan, bukan senang nak belapang dada bila kereta rosak, tuan.
Bukan senang nak belapang dada bila kita rosak, malah sesak dada tu, kan? Allah, rosak lagi. Ataupun tengah nak sebis, nak sebis dah. Pening kepala. Sebab tu kadang-kadang sayang nak pakai. Kenapa sayang nak pakai? Sebis mahal. Ada duit macam mana pun jemaah sekalian, kita boleh ada duit tapi belum tentu ada kepuasan dalam hati. Belum tentu. Puas ni Allah bagi. Bila perkara tu berpahala, dia akan puas untuk melakukan. Tentang pergi haji, pergi umrah. Ni ialah walaupun ada macam isu kan, tapi cerita yang puas. Berapalah sangat bayar? Katalah 100,000 bayar. Pergi Mekah, satu solat 100,000 Allah bayar. Satu waktu. Pahala. Berapa 100,000 kita? Dah bayar belum? Tak cukup dengan tu. Solat lagi 5 waktu. Dah bayar dah. Balik modal dah. Puas tu bukan sebab package. Kalau siapa puas sebab package, jangan tipu lah. Memang kalau package tu dia kena bagi yang terbaik. Pihak mutawif ke, pengelola ke, dia kena bagi yang terbaik. Tapi kita sebagai pengamal atau orang yang nak pahala, kita tak kisah dengan layanan kerana kita yakin Allah pasti layan tetamunya dengan yang terbaik. Selalu saya kata, kalau saya bawa jemaah duyufullah di Rasulullah SAW, saya tak mampu melayan jemaah semua kerana semua ini adalah tetamu Allah. Macam mana saya nak layan tetamu Allah? Melainkan hanya Allah je yang melayan nanti. Dengan apa? Dengan rasa kepuasan dalam hatinya. Ya Allah, rasa lapang hati. Orang langkah kepala pun Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluar-keluar Masjidil Haram, tengok selipar tak ada, Alhamdulillah. Semua Alhamdulillah kan? Makan pun kata Alhamdulillah. Ini makan tak bagus ni, kita we pay, you know. Yang kawan tak apalah, you know lah, aku okey kot. Tak boleh macam ni, hak kita. Tak apalah, kamu tuntutlah hak kamu. Ada orang macam gitu. Saya ada seorang sahabat, kawan, seorang datuk, dia pergi haji 2018. Dia bayar package paling mahal. Tapi tiba-tiba datang sana, dia kata, beribadah ni, jangan kita ingat kita boleh beli ibadah. Jangan. Kita beribadah tu consider burn dah, bayar tu consider gone dah. Infak kan? Ada tentang infak kat surau kita ni. Allah bagi lebih rezeki duit kan, transfer 1 juta. Mana tu dalam ni ada? Amin ya rabbal alamin. Tak nak amin ke? Amin lah tuan-tuan. Allah. Tiba-tiba cop tempat. Saya dah bayar 1 juta, saya nak package depan ni. Boleh? Allah kata, who are you tu? 1 juta aku bagi. Bayaran kita bukan menentukan tempat kita. Tempat kita ditentukan oleh keikhlasan kita. Bayarlah berapa nak bayar, tak ada masalah. Tapi bila Allah layan kita, Allah terima kita, welcoming kita, ahlan wa sahlan, kita diraikan, kita rasa puas hati. Ya Allah, puas hati ni, hati ni, ya Allah, tak tahu nak cakap, berjalan tak terasa. Mas sekalian, betul tak? Ni pakai lain kali kalau pergi beli jam yang digital ni, yang ada murah sikit kan, step. Kita kalau step kalau saya tengok, takut tengok 20,000 step satu hari. Bila mari Malaysia tengok macam tak ada kaki, dia rasa 2,000, 3,000. Mana pergi kaki aku macam tak berguna Kalau kat sana sehari tu 10 km sehari. Kita kat sini dapat 10 km, jenuh nak jogging. Tapi tak rasa. Itu maksudnya pahala ni tak terasa. Walaupun bengkak kaki ni. Ni kalau pergi haji pula, Allah, ada sahabat saya kena, dia daripada Mina tu kan, bas tak ada situ kan, dia berulang daripada Mekah. Jadi bila berulang tu, jalan kaki dekat,
berapa kilometer. Dia rasa, Ustaz, saya jalan sampai tak rasa kaki dah. Dia punya kempas kaki, tak rasa kaki. Tapi bangun besok tu, tak rasa apa. Ya Rab, ini ajaib. Kalau nak faham bab pahala, bab badan kita ni kalau berpahala, kita buat tu tak kira dah. Tengok kan, mana kekuatan dia? Pahala lah. Tak ada benda lain tuan-tuan yang memberi kekuatan, keringanan. Pahala. Jadi berbalik pada harta tadi. Kalau benar kita kejar dunia tu kerana padanya ada tuntutan Allah Ta'ala bagi pahala, kita tidak akan pernah rasa sia-sia atau berat di hati kita. Allah kena bayar lagi. Tak ada. Tapi kebanyakannya akan jadi berkira-kira. Sebab apa? Sebab mahal, kau tahu. Kau ingat senang cari duit? Kau ingat aku cok duit? Tak kisahlah siapa ni. Bagai kata rotok saya, tak kisah dia berserban tak serban katanya. Terangkat serban ke tu kata. Dia orang kuang semua serai tu. Jangan dia buat main kata. Kau tak kena gaya ni kata. Terangkat serban orang Minang. Terangkat serban tu. Jangan dia buat. Kau tahu apa buat duit? Itu soalan yang pertama sekali dia tanya rotok saya. Rotok saya ni jutawan. Isyal. Dah mahal. Imam bangun tu. Itu lah. Jutawan ni lah. Tu kuang. Kan di Gamuda Garden tu. Tanah kena jual tu kan. Saya seorang datuk dia. Memang jutawan. Sampai ke cucu dapat. Tempian. Tapi bab duit langsung tak berkira. Setiap tahun ni cuti-cuti ni kan. Arwah atuk saya. Dia akan bawa cucu-cucu dia pergi tu demol dekat KL tu. Sekarang dah tak ada dah. Atas tu ada tempat mainan. Atas tu dia naik daripada Kuang, stesen Kuang, bawa kita orang cucu-cucu ni adalah 10 orang. Semua kenek-kenek ni. Umur 5 tahun, 6 tahun bertinggi pun darjah 3, darjah 4. Arwah atuk saya seorang bawa setiap tahun pergi jalan naik komuter. Orang dah tengok cucu-cucu. Umur 58 tahun jadi kontraktor. 58 tahun. Pencen tali air. Dia boleh jadi jutawan. Pertama dengan projek dia, kedua dengan asbab. Tapi tanah yang asbab yang Allah takdirkan dia dapat ni, umurnya above 2 million semua jual waktu 1990-an di Bukit Lanjan. Tu belum belah arwah wan saya tu buka payah gombak tu. Tuan Guru Haji Yaakob pun sama juga. Tapi tu lagi dahsyat, ada tanah dibagi-bagi dia. Dia buka tanah tapi dibagi tanah. Ambil, dia bagi ke orang. Tapi nak bagi tahunya, bila kita faham tentang dunia ini, untuk tuntutan padanya itu yang sebenarnya adalah pahala. Tapi yang kita bimbang, datang kita cinta pada dunia, akhirnya terkorban pahala. Cinta tu akan membuat kita leka dan lalai, akhirnya jadi sia-sialah harta itu. Patutnya pergi kepada pahala. Sepatutnya. Baik. Baik, kita bagi lalu azan. Khair.
لا حول ولا لا حول ولا قوة. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم ربنا وسلم هذه سيدنا محمد وبعث المقام محمود الذي وعد إنك لا تخلف. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sudah jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Kita buat kita pergi pada kesimpulan insya-Allah. Baik. Maka di sini kalau kita lihat kepada ujian pada kehidupan dunia ini adalah bagaimana kita nak menilai satu perkara yang utama yang telah ditawarkan oleh Allah, sehingga kita mampu menjadikan dunia ni sebagai alat, dan kita akan kejar dia sebenarnya. Tapi kebanyakannya bila dia tidak mampu menilai dunia, dia tak mampu menilai apa yang sepatutnya ada pada dunia, yakni untuk mendapatkan habuan akhirat dia, pahala dia, sehingga dia tak berapa nak yakin bahawa pahala ni berbicara soal iman. Dia tak nampak iman sekalian, tapi dia ada pada nas. Allah kata ada. Allah janjikan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Pahala yang banyak bagi kamu. Dia ada. Tinggal lagi bila tak ada keyakinan itu, salah faham kita pada dunia sehingga kita bagi ni dunia, ni akhirat, bagi-bagi. Kita bagi-bagi. Walhal kita hendaklah gunakan sepenuhnya untuk pahala, sebagaimana surah Al-Qasas tadi ayat 77, untuk pahala. Maka barulah di situ akan dapat manfaat yang sebenar, kepuasan, kenikmatan.
yang akan diberikan melalui hati di dalam menikmati apa yang anugerah yang Allah berikan. Sebab tu ramai kalau kita lihat, apabila dia salah faham tentang pentafsiran dunia ini, akhirnya bila dia tak meletakkan kembali tujuan ataupun keutamaan itu adalah pahala, maka dia akan melihat dunia itulah sebenarnya yang memberikan dia gembira. Dunia itu, contoh harta tadi. Sedangkan harta itu yang menggembirakan kita, bukannya harta itu. Tapi alangkah bahagianya kita bila harta itu boleh jadi pahala. Sepatutnya begitu. Tapi ujiannya berat. Berat untuk melihat pahala pada harta. Kebanyakannya melihat harta dan benda. Tengok harta, benda. Duit ni apa boleh buat ni? Apa boleh dapat ni? Tukar kereta, tukar rumah. Itu kata tadi yang kata kejar dunia tu. Contoh kan. Tapi salah dia explain, kena balik. Tinggal lagi kita nak lihat kejar dunia itu dalam konteks adalah untuk menjadikan ataupun mempergunakan ayat dia. Memperalatkan ataupun menjadikan dunia itu sebagai asbab untuk dapat pahala. Lalu kita tengok saja harta. Lalu yang dipikirkan kita adalah bagaimana nak jadikan pahala. Sepatutnya kan. Jikalau tidak begitu jemaah sekalian, maka kita akan terkejar-kejar dengan hidup ini. Kalau kita lihat terkejar-kejarnya hidup ini, sehingga kan kita hilang masa. Ini masalah ni. Hilang masa kita mengalahkan orang. Contoh, yang hartanya, kalau kita nak alang-alang, kita nak tengok orang berharta, lihatlah para sahabat radhiyallahu ajma'in. Bukan berharta lagi, kaya raya. Taikun semua tu, taikun. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi mereka walaupun menguruskan harta dunia yang banyak, tapi tetap mereka mampu menjaga solat saf yang pertama. Why? Kadang-kadang kita tu yang kata bukan soal dunia tu, kita rupanya bukan kita kejar dunia pun. Rupanya terkejar-kejar dunia. Sampai tak mampu mengejar waktu solat waktu, terkejar-kejar. Kalut. Akhirnya solat waktu habis. Sahabat kejar dunia, kejar. Apa suruh kejar dunia? Siapa boleh membebaskan telaga Bi'ru Ruman, syurga bagi dia? Ambil duit bagi. Kejar dunia, kejar. Memang kejar ni kena faham bahasa betul. Kejar bermaksud buru dan tambat. Itu baru betul kejar. Kalau kejar dunia ni liar, sifat dunia ni liar, ni nanti kita sambung lain. Sifat dunia ni liar, tak semudah disangka, dan ramai tumpas dengan dia. Dia nak kejar tapi tak dapat, kena liar. Jadi nak kejar, kalau betul-betul nak kejar, pastikan ada padanya. Macam contoh orang beriman yang mampu mengejar betul-betul dunia ni, pahala. Pahala ni lebih laju. Bila kata niat betul-betul aku nak pahala ni, betul-betul ni, kalau betul aku nak pahala, kerana sebab aku nak pahala lah, aku akan pergunakan harta aku betul-betul. Baru betul. Kalau begitulah alasan dia, tadi kata nak pahala kan, pada harta kan. Ada amalan yang tak perlukan harta pun, dapat pahala dah. Hanya perlu bagi masa je. Itulah solat. Tak perlu harta. Masa. Ingat Allah, tak perlu harta. Masa. Sebab tu Allah kata dalam satu hadis kursi, ya abana Adam, tafarruq li'ibadati. Wahai anak Adam, luangkan waktumu, luangkan masamu untuk beribadah kepadaku. Semua orang ada masa, tapi belum tentu semua orang ada harta. Tapi dengan masa tu tak semua orang boleh jadikan pahala pula. Kerana apa? Tertipu pula dengan cari harta. Habis masa. Akhirnya masa yang sepatutnya digunakan untuk cari harta tak dapat juga. Dan dikendong tak dapat, dan dikejar keciciran. Akhirnya kesimpulan,
soal kita nak belajar menguasai dunia kan. Kita bagi semangat ni semua semangat cerita menguasai dunia. Kalau cerita dia mesti pasal ekonomi. Siapa yang betul-betul yang dah menguasai dunia sebenarnya? Para sahabat. Dan teori mereka berjaya. Kita masih terkejar-kejar lagi untuk menguasai dunia. Akhirnya kita lemah. Dah apa yang ada cukup pula. Jadi malas kita pula. Jadi lemah, jadi malas. Pandang agama pun tak semangat dah. Cukuplah pada Ustaz solat je lah. Tak payahlah nak apa-apa sangat. Kenapa dia jadi lemah macam itu? Sebab dia dah penat kejar dunia. Bila dah penat kejar dunia, semangat dia untuk agama hilang. Akhirnya bila kita nak bangkitkan, nak tiupkan semangat jihad. Jihad apa? Jihad untuk menundukkan nafsu yang malas itu tak larat. Ini kita kena betulkan balik. Sebab tu kita letakkan balik keutamaan kefahaman bahawasanya ayat yang saya suka alihkan bahasa supaya kita faham. Kita kena lihat dunia ini selagi hayat di kandung badan. Ini sepatutnya. Sebab tu Nabi SAW kalau bagi tentang semangat ni, tentang para syuhada ni nak mati ni teman, nak mati ni syuhada, tapi semangat luar biasa mas sekalian. Hari ni kalau kita lihat umat Islam ni bukan tak ada apa, saya nampak tak ada semangat. Semangat tu ada tapi tak bersemangat sungguh-sungguh. Sebab apa? Bila kita kaji balik permasalahan pertama tadi, rupanya istilah dunia ni tidak diperhalusi dengan halus, dengan baik, sehingga dia rasa teragak-agak. Nak pegang ke tak nak dunia, nak pegang ke tak nak. Ada macam 50-50 kan? Akhirnya dia bagi pilihan. Nak dunia kan nak akhirat. Nak dia jadi pilihan. Bila jadi pilihan, wallahi Allah kata dalam Quran, kita akan pilih dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunia. Walhal kita sepatutnya tak ada pilihan. Kita ada satu je pilihan, walaupun ada dua. Dunia akhirat. Bukan suruh pilih salah satu. Dunia akhirat itu cerita perjalanan kita. Namun kita ada satu saja pilihan, akhirat. Alang-alang pegang harta, ini ayat dia, pastikan berpahala. Kalau tak jangan pegang. Itu ayat dia. Alang-alang bagi masa nak cari harta, pastikan masa berpahala, harta berpahala. Kalau tak jangan pegang. Sebab lawan kepada pahala, kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus kata apa? Kita orang beriman ni, satu benda yang kita kena faham, dia tak ada istilah masa atau harta tu jadi, contoh masa terluang, tak ada. Luang masa itu sama ada diisi dengan pahala atau dosa. Salah satu. Kita tengah battle ni mas sekalian. Sama ada kita biarkan masa kita berlalu, kita ingat tak apalah nanti tu kosong tu akan diisi oleh perkara yang boleh membawa lagu. Hati-hati. Sama dengan harta. Nantilah, simpan dululah, letak dululah, tak ada apa-apa isu, tak ada apa-apa tujuan, takkan jadi pahala. Silap hari bulan, harta tu jadi beban balik untuk kita. Silap hari bulan. Sebab tu betapa ruginya orang yang berharta tetapi tidak jadikan pahala. Ruginya bila mati ni mas sekalian. Riwayat banyak. Antara perkara yang pertama sekali nak buat adalah nak bangun, nak sedekah. Sebab dia nampak harta dia tak jadi pahala. Ruginya. Macam kita lah ada duit tak tukar. Tengok dalam kita keluar pergi overseas, tengok dalam satu beg ni tak tukar currency kita. Allah reput dah. Ya Allah ruginya. Duit dolar. Tak tukar. Satu beg ni kita bawa, lupa tersorok bawah beg. Buka-buka, Allah, begini satu dalam US dollar. Dah tak ada. Tengok-tengok dah kena makan nanai semua. Allah rugi. Itulah maksud kerugian. Jadi mudah-mudahan mas sekalian, dengan kefahamannya insya-Allah kita jadi semangat untuk kita kejar balik dunia ni. Tu ayat dia malam ni. Kita dapat satu kenyataan, kejar dunia, kita buru dia, kita tambat dia, kita pastikan dia jatuh dan tersungkur dan kita tambat dia, dan kita arahkan dia untuk buat kerja pahala. Tu ayat dia bawa jadi warrior, fighter.
Nanti kita akan bincangkan pada siri yang akan datang. Barulah tak ada jemaah bangun, saya orang susah ustaz. Tak ada, takkan ada. Sebab semua kita ada pemburu. Kalau betul cara buru, dia takkan ada rungutan. Susah ke, senang ke, hasil dapat tidak? Itu ceritanya. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pembahasan hakikat kehidupan ni, dalam kita nak memperhalusi sudut pandang dunia ini supaya kita mampu menjawabnya dan kita mampu mengatasinya pelbagai persoalan-persoalan dunia ini, insyaAllah. Wallahu a'lam. Itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar-kata, kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni, sehingga kita bertemu lagi pada tahun hadapan. Tu lambat sikit, drag sikit. Tahun depan lagi nak jumpa. Panjang lagi tu. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.